Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin, habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla, kita dapat jumpa lagi pada petang yang bahagia ini. Dan kali ini semalam kita telah masuk kepada perbahasan berkenaan dengan al-'am. Wa ammal 'amu fahuwa ma ay kullu lafzin ma'amma syai'aini ay yatanawalu syai'aini fasa'idan min ghairi hasrin wa alfazuhu al-mazkura fi kitabil waraqat arba'. Dan kita telah melihat lafaznya yang pertama dan kedua, iaitu al-ismul wahidul mu'arraf bil alif wal lam, dan juga al-jam'u al-mu'arraf bil alif wal lam. Hari ini kita masuk pada lafaz yang ketiga, iaitu isim mubham. Dan kita akan masuk pada lafaz yang keempat, iaitu kalimah la fil nakirat. Cuma pada asma' mubhamah ni dia ada banyak contoh. Al-asma' al-mubhamah, namanya al-asma' al-mubhamah lah, kerana tidak ditentukan siapakah orang itu, apa makna yang tepat. Kalau macam contoh yang pertama, al-ismul wahidul mu'arraf bil alif wal lam. Kalau kita kata ana uhibbu ar-rusul, maka kalimah ar-rusul ada maknanya. Ana uhibbu al-ulama, maka kalimah al-ulama ada maknanya. Tapi kalimah man, walaupun ada makna, tapi siapa? Dia mubaham, siapa saja. Tapi kalau ulama, main ulama bukan fallah. Alim bukan maksud dia fallah. Alim bukan bermaksud dia jahil. Tapi kalau man, mana-mana orang, maka dia mempunyai unsur mubaham di situ, walaupun dia ada makna. Man memberi makna sesiapa, Ma memberi makna segala apa. Jadi ada makna dia, cuma makna dia itu mempunyai unsur mubham, iaitu dia nak menyatakan segala benda sampai kita tak boleh nak tentukan makna dia secara jelas. Kalau macam al-ulama, dia ada makna dia, walaupun dia mempunyai makna istighraq, semua para ulama, tak kira siapa, tetapi dia masih mempunyai makna yang jelas. Tapi kalau mata, dia tak ada penjelasan yang jelas. Dia hanya menyatakan tentang makna bagi kalimah sebut, tapi siapakah orang sebut yang diinginkan, tak ada. Siapa saja, apa saja, bila masa saja, ada yang punya makna begitu. Jadi contoh yang datang kat sini, wal asma'ul mubhamah. Al asma'ul mubhamah contohnya apa? Kaman, seperti contoh kalimah man. Man, iaitu kalau bahasa Melayu kita terjemahkan siapalah. Siapa, atau kadang-kadang kita boleh terjemahkan dengan sesiapa, siapa sahaja. Ikut dia punya soalan, tengok dia punya ayat lah. Fi man ya'qil. Jadi kalimah man digunakan untuk yang berakal. Cuma kadang-kadang kalau kita tengok bahasa Arab dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga ucapan orang Arab, kadang-kadang digunakan kalimah man, tetapi yang diinginkan bukan allazi ya'qil, tetapi al-jamadat, al-hayawanat. Jadi man ketika itu dia bukan lagi memberi makna secara hakiki, tapi dia sudah memberi makna majaz. Tapi asal hakikah pada kalimah man adalah fi man ya'qil, bagi sesiapa yang berakal. Maksudnya dia mempunyai kemampuan untuk berakal, walaupun mungkin akal dia tu sudah tidak mampu untuk digunakan, tapi dia tu sendiri, kalau tak ada sebarang masalah, dia boleh berakal. Dia orang gila pun jangan kita kata ana ra'aitu al-majanin. Fa inna, kita kata contoh kita kata man ma'ak, siapa bersama kamu. Contoh saya bersama saya, ada satu orang yang gila. Saya kata la ahad, tak ada orang bersama dengan saya. Dia ni bukan yakin.
Kalau begitu dia jadi salah. Sebab walaupun orang gila tu dia tidak berakal, tapi dia tak berakal sebab ada masalah. Tapi asal-asal dia, kalaulah tak ada sebarang arif, tak ada sebarang masalah, dia boleh berakal. Jadi fi man yaqil ni ditujukan kepada siapa? Kepada manusia, kepada malaikat, kepada jin. Okey? Kepada malaikat, kepada jin, dan juga kepada manusia. Man. Juga kalimah man ditujukan kepada Allah Azza wa Jal. Walaupun tak betul kalau kita kata Allah aqil. Betul kalau kata Allah menciptakan dunia ni tak tanpa berfikir. Bila ta'akul, betul kan? Sebab Allah tidak memerlukan kepada berfikir. Yang berakal, yang perlu memikir ni adalah kita kan. Betul dalam Quran disebut man zallazi. Percaya tak tu? Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Dan man di sini bukan ditujukan kepada Allah, tapi dirujuk kepada orang. Contoh lain, man khalaqa, contohkan siapa? Man khalaqaka, kita kata Allah. Jadi ditujukan juga kalimah man kepada Allah. Walaupun mengatakan Allah itu aqil adalah salah, tapi bukan maksud dia Allah ni tidak aqil. Maksud dia dengan maksud yang kita faham tidak berakal. Tapi itulah akal itu merujuk dia ditujukan kepada makhluk, ditujukan kepada makhluk. Jadi kalimah man ditujukan kepada yang mempunyai akal di kalangan makhluk, iaitu manusia, jin dan juga malaikat. Dalam bahasa Arab dia juga digunakan untuk ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma fi ma la ya'qil. Kalimah ma, contoh, ditujukan kepada yang tidak berakal. Jadi kalau contoh kalimah man, bila Allah Azza wa Jalla contoh berfirman, man amila salihan falinafsi. Man amila salihan falinafsi. Baik, siapa sahaja yang beramal dengan amalan soleh, maka amalan itu adalah untuk diri dia, bukan untuk Allah Azza wa Jalla, bukan untuk orang lain. Baik, siapakah orang tersebut yang Allah inginkan? Orang Arab? Orang Malaysia? Tak. Asal semua yang mukallaf, termasuk malaikat, termasuk jin, termasuk manusia. Jadi man di sini dia mempunyai makna umum. Contoh bila Nabi sebut man baddala dinahu faqtuluhu. Man, barang siapa yang dia telah menukar agamanya. Din yang dimaksudkan sini maksudnya din al-Islam. Man baddala dinahu faqtuluhu, maka hendaklah kamu semua menjatuhkan hukuman bunuh terhadap orang tersebut. Baik, siapakah orang tersebut? Siapa sajalah yang menukar daripada agama Islam kepada agama lain. Lelaki saja ke? Tak. Lelaki dan juga perempuan. Kenapa? Sebab digunakan kalimah man. Bila digunakan kalimah man, maka dia akan ditujukan kepada semua yang berakal. Maknanya berdasarkan kalau siapa saja, tak kira dia orang Arab, tak kira dia orang apa, kalau dia sudah murtad daripada agama Islam, maka dia akan dijatuhkan hukuman bunuh. Ini berdasarkan ijtihad dalam mazhab Imam Syafi'i. Begitulah masalah murtad ni memang berlaku khilaf di kalangan para ulama, apakah hukum yang dijatuhkan ke atas orang yang murtad daripada agama Islam. Yang dipegang oleh sebahagian para ulama, termasuklah antaranya guru kita semua, Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi. Beliau berpendapat bahawa yang dimaksudkan orang yang menukar agama ini, yang dimaksudkan merujuk pada realiti pada zaman Nabi, iaitu orang yang tukar agama lalu dia bergabung dengan golongan musyrik untuk memerangi umat Islam. Sebab pada zaman Nabi, kalau orang murtad, dia akan lari daripada Madinah dan dia akan bergabung dengan orang Arab Mekah. Kalau berlaku peperangan, dia akan bersama dengan golongan musyrik untuk menentang baginda Nabi SAW. Sebagaimana berlaku kepada Ibnu Khattal. Ibnu Khattal atau Ibnu Khattal
Baru pagi tadi baca hadis tadi, baca hadis ni di Masjid Syekh Muslim. Cuba tu kita cek balik. Siapa dia internet cuba cek ya. Terlupa. Ibnu Khatal. Cuba tulis Ibnu Khatal bil kha. Saya terlupa sama ada hak ataupun kha. Maksudnya kha Ibnu Khatal ataupun Hatal. Sebab dia ni asalnya masuk Islam bersama dengan Nabi di Madinah. Kemudian akhirnya dia murtad dan dia lari ke Mekah. Bukan sekadar lari ke Mekah, dia ada dua orang mughanniyan. Dia ada dua orang penyanyi perempuan, yang mana tugas dua orang penyanyi perempuan ni, tugasnya adalah untuk memaki dan mencela baginda Nabi SAW. Akhirnya sewaktu Nabi buka kota Mekah, ketika itu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Ibnu Khatal. Ibnu Khatal ini dia sedang bersangkut di kelambu Kaabah, bi astadil Kaabah, muta'alliqun bi astadil Kaabah. Dia bergantung ketika, sebab bumi Mekah ni bumi aman kan. Wa man dakhalahu kana amina. Maksudnya wa man dakhalahu aminhu. Kana amina di sini maksudnya fa aminhu. Jadi apabila bumi Mekah ni bumi tanah haram berlaku pertumpahan darah, berlaku pembunuhan. Jadi apabila Nabi SAW masuk kota Mekah, jadi bila para sahabat tengok Ibnu Khatal ini sedang bergantung di kelambu Kaabah, dalam masa yang sama Nabi sebelum itu telah meminta para sahabat untuk membunuh Ibnu Khatal. Sebab jenayah dia, pertama dia telah bergabung dengan dia pertama jenayah dia punya dua orang mughanni yang kerja dia memaki Nabi. Yang kedua, dia telah membunuh seorang Islam. Dia telah membunuh dia punya hamba yang beragama Islam. Jadi ketika mana bila para sahabat tengok dia sedang bergantung itu, para sahabat tanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah meminta para sahabat untuk membunuh dia. Jadi dalam mazhab Syafi'i, mereka memahami, mazhab kita memahami bahawa dijatuhkan hukuman bunuh kepada Ibnu Khatal kerana dia telah murtad. Tetapi macam pada tu Syekh Yusri dan juga para ulama lain memahaminya bukan kerana dia murtad, tetap kerana apa? Sebab la ikrah fiddin. Tetapi dia dijatuhkan hukuman bunuh kerana dia ada dua kesalahan besar. Yang pertama, dia telah membunuh seorang Muslim. Dan yang kedua, dia bukan sekadar murtad, tetapi dia mengambil sikap untuk memerangi umat Islam dengan memaki baginda Nabi SAW. Memang dia mu'tadi sungguh pada Nabi, melampau dengan Nabi. Maka dijatuhkan hukuman bunuh ke atas dia. Walaupun ketika itu Nabi mengampunkan orang lain yang berada di Mekah. Izhabu fa'atum at-tulaqa. Tapi ada beberapa orang yang dihalalkan darahnya oleh baginda Nabi sewaktu Nabi masuk ke Mekah. Jadi itu terus akhir fiqh lah. Tetapi saya nak sebut yang macam mana mazhab Syafi'i kita boleh mengatakan orang yang murtad dia tukang hukuman bunuh, tak kira lelaki, tak kira perempuan, tak kira dia di mana saja. Iaitu apabila Nabi SAW menyatakan man badala dinahu faqtuluhu. Jadi bila Nabi gunakan kalimah man, Nabi tak kata pun ar-rijal al-murtadun uqtuluhu. Nabi sebut kalimah man, maka tak kira lah lelaki atau perempuan, apabila dia telah murtad, dia akan dijatuhkan hukuman bunuh. Tapi dalam masalah fiqh memang macam-macam orang faham, sebab di sana ada dalil-dalil yang lain. Jadi fuqaha ni faham gini, fuqaha ni faham gini, kerana dalil ni pelbagai kan? Cuma kita belajar usul fiqh ni, kita belajar kaedah dan kita cuba tengok macam mana sebahagian para ulama menjadikan kaedah ini sebagai kaedah istinbat bagi mereka. Keduanya wama fima la yaqil. Kalimah ma bagi semua yang tidak berakal. Maknanya sama ada dia jamadan, benda macam benda keras tu, batu, gunung semua tu, benda tak bernyawa tu, atau benda bernyawa. Seperti binatang. Binatang kita tak kata laqad ra'aitu man. Kita tak kata begitu. Laqad ra'aitu man huwa fi husni jamalihi. Kita tak kata begitu. Sebab kalau kita sedang bercakap, kita sedang menceritakan tentang seekor binatang, kita akan menggunakan kalimah ma. Tapi kalau kalimah man hanya untuk al-aqil, pada kalimah li ghairi al-aqil, termasuk juga sebarang benda yang bersifat abstrak. Warna itu juga digunakan bagi kalimah ma.
Contoh kalau satu orang dia kata ma sadara minar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahuwa jamilun. Ma sadara, apa sahaja yang terbit daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah indah. Kalau orang kata begitu, ma sadara minar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahuwa jamilun. Jadi ketika itu apa saja, tak ada pengecualian. Kalau kita nak kecualikan, kena ada dalil yang tadi. Kalau ada orang kata begitu, maksud dia akan memahami perbuatan Nabi. Sebab perbuatan Nabi termasuk di antara benda bersifat abstrak. Tubuh badan Nabi, ucapan Nabi, gaya hidup Nabi, maka semuanya adalah indah. Kerana digunakan kalimah ma, yang mana ma akan memberi makna segala apa sahaja. Okey. Kalau saya tanya kepada kawan, ma fi jaybik, ma fi jaybik, apa yang ada dalam poket kamu? Jadi kalau kebetulan dalam poket tu ada duit dan ada kunci, kalau sahabat kata nuqud, fi jaybi nuqudun, di dalam poket saya ada nuqud. Asal kalimah jayb ni tak? Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, ni jayb asal, iaitu bukaan di baju kita ni. Jadi orang perempuan dia diminta untuk melabuhkan tudung dia sehingga menutup juyuk dia, iaitu menutup dia punya bukaan baju dia, supaya tak nampak leher dia dan tak nampak apa yang terselindung di sebalik baju dia. Cuma yang saya sangat hairan, kenapa orang kita bila terjemah ayat ni dia akan memahami labuhkan tudung sehingga menutup dada. Itu saya tak faham bagaimana datang terjemah ni. Sehingga akhirnya ada orang berpendapat kalau siapa yang pakai tudung ni, tudung sekadar begini saja, maka haram. Sebab Allah Ta'ala sebut wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Sedangkan juyub ini maksud dia adalah, sebab tu kalau kita tengok orang Arab ataupun kadang-kadang isteri-isteri bagi guru-guru kita, dia pakai tudung biasa je, taklah tudung labuh. Dia pakai tudung menutup dia punya tekuk ni, dia taklah pakai scarf sampai nampak tekuk. Dia menutup dada dia, dia menutup dia punya bukaan baju dia. Tapi kadang-kadang tudung ni taklah selabuh macam tudung saudara-saudara kita. Okay. Maknanya dari segi hukum tidaklah wajib untuk melabuhkan tudung, tetapi yang wajibnya apa? Memastikan pakaian itu tidak ketat. Jadi kalau kebetulan dia punya baju ketat, maka dia wajib pakai tudung yang labuh. Bukan kerana wajib tudung labuh, tapi kerana tudung yang labuh itu akan menutup baju dia yang ketat. Tapi kalau dia pakai contoh macam saudara kita, macam orang Melayu lah secara kasarnya, pakai baju kurung tak ketat Ini tak ketat lah ni. Ada orang tak boleh nampak betul tubuh. Kalau tak boleh nampak tubuh, bentuk tubuh, dia kena pakai baju robot. Dia kena pakai baju besi, baru tak nampak langsung tubuh. Maksudnya dia tidak ketat. Memang kata zahir macam kita sini pun nampak tubuh kita kan, nampak tidak, ni dia punya bahu. Tak? Kalau kita pakai baju yang panjang itu sampai tak nampak langsung, tu memang tak nampak langsung kita lah kan, nampak baju je. Tapi bila kita pakai baju yang longgar begini, maka dia sudah menepati syariat. Maknanya seseorang lepas ni kena pakai tudung ringkas ke? Tidak, saya tak kata begitu. Cuma saya menyatakan dari segi asal hukum. Kalau kita nak bertudung labuh, maka itu lebih afdal, itu lebih astar, itu lebih bagus sekali. Tetapi janganlah kalau ada kawan-kawan kita di Malaysia yang tidak memakai tudung macam kita kata ini adalah satu benda yang haram. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Kita faham juyub iaitu dada, kerana kita tengok terjemahan Melayu. Bahaya kadang-kadang bila kita taklid saja sangat-sangat bahaya. Antara contoh kalimah Melayu yang sampai sekarang saya tak faham kenapa jadi begitu. Iaitu contoh macam kita belajar matan Aki Syuja' bila sebut ma'u al-bard, kita terjemah apa? Ma'ul bardi, ma'us sama'i, ma'us sama'i wa ma'un naharan dalam matan Aki Syuja'. Antaranya ma'ul bardi, ma'ul barat, ma'ul bardi pula, ma'ul barat. Kita terjemah apa ma'ul barat? Faham? Betul ke tak boleh terjemah? Apa dia ma'ul barat? Yang biasalah kita dengar 7 air tu, air telaga. Apa lagi? Air mata air. Lagi apa? Air laut.
salji, air salji. Ma'ul barat ni biasa diterjemah. Kalau tengok kitab Melayu pun dia akan terjemah ma'ul barat dengan air apa? Tak bunyi tu, nampak hujung mulut tu macam ni lah tu. Barat, ma'ul barat. Ini lagi dahsyat. Tu tak boleh terjemah kan. Sebab dia tahu terjemah tu salah, Haji tak boleh sebut tu kan. Besok orang kita terjemah ma'ul barat dengan air embun. Ma'ul barat air embun. Sedangkan kalau kita buka dalam kitab, ma'ul barat merujuk kepada air yang turun dari langit, yang dia turun dalam bentuk keras, akhirnya dia mencair. Dia turun dalam bentuk pepejal, kemudian dia mencair. Apa tu? Apa tu? Ma'ul barat. Dia turun dalam bentuk pepejal, kemudian dia mencair. Lama-lama lepas tu dia cair lah. Apa tu? Salji. Salji dah ada dalam satu ma'ul salj. Salji dia akan terus dia salji ni tak cair lah. Payah nak cair lah kan. Lambat sikit lah nak cair tu. Tapi yang ni turun-turun, lepas tu dia akan cair tu. Hujan batu. Tapi bukan batu lah, hujan air batu. Hujan air batu kan. Tapi kalau kita baca kitab-kitab Melayu kita, biasa diterjemahkan ma'ul barat dengan air embun Saya tak pasti, mungkin dulu orang faham itu adalah embun, tak tahu. Atau dalam lahjah orang lain. Dalam lahjah bahasa Melayu kita banyak lahjah kan. Mungkin dalam setengah kabilah Melayu, air embun yang kita faham bukan, tak ada nama kat embun, tapi air yang turun, air hujan batu tu nama kat embun. Allah Alam. Tapi setakat ni tak jumpa lagi lah kok ada mana-mana kabilah Melayu, baik Banjar, baik apa semua, yang menamakan ia sebagai air embun. Yang kita faham air embun pagi-pagi tu. Bila saya rujuk dulu Fadilatul Syekh Said Syamsul, kata beliau, yang pagi-pagi di tumbuhan itu dipanggil sebagai nada. Itu bukan barat, itu nada. Qatrun nada kan, an-nada, air embun. Jadi itu kadang-kadang terjemahan yang agak lari sikit daripada apa kita belajar. Maknanya fokus kita belajar, perhati boleh. Sebab mungkin orang dulu dia ada kesilapan, tak sengaja tak sengaja, contoh dia telah tersilap kefahaman dia. Ada pun kita yang belajar, jangan kita taklid apa yang dibuat oleh orang dulu. Kalau kita merasakan benda itu salah, kita rujuk dengan para ulama. Kalau memang salah, kita falas salah. Tapi dengan adab lah. Kita tak kata, apalah orang ni salah, mengarut apa semua dah. Kita dengan adab, biasalah. Mana ada orang yang tak salah. Okey. Baik, itu kalimah ma ma fima la yaqil. Kalimah ma yang ditujukan kepada apa saja. Jadi merujuk kepada dalam apa namanya, semuanya berpunca kalimah jaib tadi Ma fi jaibika, apa yang ada dalam poket kamu. Hari ni bila guna kalimah jaib difahami dalam poket lah, jaib Tapi orang dulu baju ni tak ada poket. Pada zaman Nabi dulu tak ada. Jadi yang dimasukkan dengan jaib, asal makna bahasa Arabnya ni kita punya bukaan baju kita ni Bila hari ni kalau kita kata pada kawan kita, ma fi jaibika akhi, akhrij ma fi jaibik, keluarkan ma. Maksudnya apa sahaja yang ada dalam poket kamu. Kalau dalam poket tu ada kunci dan ada katakan dia bela hamster contoh dalam dia punya kocek tu ada hamster, dia keluarkan kunci saja, dia tidak lagi mengikut arahan. Sebab arahannya berbunyi akhrij ma fi jaibik, keluarkan apa sahaja. Memang apa sahaja tu. Sebab ma itu ditujukan kepada ghairi akil dan dia memberi makna umum. Jadi semua benda yang ada dalam poket kamu keluarkan. Tapi kebetulan kalau dalam poket tu ada orang, katakan ada satu orang diceritakan tu kecil, ya Allah kesiannya. Dia memang berakil, fakir lagi, hafal matan lagi matan Minhajul Talibin dalam kepala dia. Tapi kepala dia sangat kecil otak dia pun sangat kecil. Dia ni kawan kita lah, datang belajar Azhar, tapi sebab takut orang terbijak dia, kalau wujud ni orang kenit begitu, simpan dalam poket. Dia suka duduk dalam poket sebab sejuk Lepas tu dia nak pergi mana-mana pun tak payah nak naik kelengkong dalam poket kita je. Jadi kalau saya kata kepada sahabat kita tadi, akhrij ma fi jaibik, dia pergi keluarkan orang tu, nanti orang tu kata, ya akhi anta ma fahim tak usul.
Wa qala akhrij ma wa lam yaqul akhrij man fi jaybik. Jadi ini beza di antara ma dan juga man. Itu contohlah tak wujud ni. Kalau wujud, Allah alam bi syai'in qadir. Okey, wa ayyin fil jami'. Ay, kalimah ay. Kalimah ayyu dengan sabdu sebab kalau ay saja, ay dengan baris mati pada huruf ay, pada huruf ya, dia memberi makna iaitu. Kita baca kita kan, fi salati ay, iaitu dipanggil ay tafsiriyah. Maksud dia wa huwa yani wa yaqsud kaza kaza yaqsid kaza wa kaza. Jadi yang dimaksudkan di sini ay dengan ada sabdu wa ayyin fil jami'. Kalimah ay yang dengan sabdu pada semua. Maksud dia fi man yaqil wa fi ma la yaqil. Dia ada pengkhususan. Setiap kalimah tu dia ada pengkhususan. Kenapa benda ni penting? Penting kerana untuk kita istimbat hukum daripada Al-Quran juga hadis, bagi orang yang sampai tahap ijtihad lah. Dan di sini juga sangat penting kita mendalami bahasa Arab. Makna setiap kalimah itu sangat-sangat penting dan perlu difahami secara terperinci. Kerana salah faham, kita akan mengistimbat hukum dengan salah. Contoh macam yang tadi lah, saya banyak bertemu dengan orang yang marah, awak ni pakai tudung tak labuh, sedangkan Allah kata labuhkanlah tudung-tudungmu itu menutupi dadamu. Kamu tidak menutup dadamu, maka kamu tidak menepati surah An-Nur. Sedangkan juyub dia faham lain. Sebab apa? Sebab dia salah makna. Jadi bagi orang yang mempelajari syariah dan juga orang belajar agama secara umumnya, dia sangat penting untuk memahami bahasa Arab sebab dia akan rujuk Al-Quran, dia akan memahami satu kalimah itu dengan tepat. Contoh kalimah An-Nufisti. Adakah kamu didatangi nifas? An-Nufisti. Nabi tanya kepada Sayyidatuna Aisyah ketika Hajjatul Wada'. Sayyidatuna Aisyah didatangi haid. Lalu Sayyidatuna Aisyah menangis. Lalu Nabi tanya, kenapa nangis? An-Nufisti, adakah kamu didatangi darah nifas? Kalau kita terjemahkan pelik tu. Apa dia darah nifas? Buka pula kita fikir. Darah nifas darah yang keluar selepas daripada seseorang itu melahirkan anak. Kita pun keluar istimewa. Ini menunjukkan bahawa sebenarnya Sayyidatuna Aisyah sudah ada anak. Cuma mana pergi anak Sayyidatuna Aisyah dengan Nabi tak tahu. Meninggal ke, tak diketahui sejarah ke, orang tak cerita kat kita ke, wallahu a'lam. Apa? Kerana dia istimbat berkalimah An-Nufisti. Sedangkan nifas antara maknanya adalah haid. Jadi bahasa Arab luas. Sebab itu Fadilatul Syekh Said bin Syatut sangat menuntut kepada kita semua agar banyak membaca kamus. Membaca kamus merupakan perkara yang sangat penting. Kamus apa? Kamus Arab-Arab. Kamus Arab-Arab. Kamus bahasa Arab ke bahasa Arab. Buka kamus Mukhtar As-Sihah, kamus As-Sihah. Di rumah kena ada kitab Lisanul Arab. Kena ada semua tu Kalau tak ada pun sekurang-kurangnya download internet. Benda tu ada dalam baik. Tapi kalau download internet ni payah nak baca. Kalau buku tu ada senang nak baca. Jadi kita jadikan dia sebagai bacaan kita, sebab dia akan menambahkan vocab. Cuma masalahnya kalau banyak baca, tak bercakap dengan kalimah tu, hilang kalimah tu. Di sinilah pentingnya berbahasa Arab. Okey, kalimah ay fil jami'. Kalimah ay bagi al-jami'. Maksud dia kalimah ay boleh ditujukan kepada akil dan ghairi akil. Jadi kalau contoh dalam konsep orang tadi, dalam poket orang tu, dia ada wang kenit tadi, dia ada duit, dia ada duit dan dia ada kunci. Dalam poket dia kebetulan ada duit, ada kunci dan ada orang kenit. Kalau saya sebut kepada dia akhrij ayya syai'in fi jaybi. Ayya. Akhrij ayya syai'in fi jaybik. Maka dia akan memberi makna orang tersebut diminta keluarkan semua yang ada dalam poket dia, tak kira yang berakal atau tidak berakal. Bisa kalau saya kata akhrij ma indak, maka ma hanya merujuk kepada riwayat yang akil.
Jadi ma li ghairi aqil, man lil aqil. Taib, ayyun li kullin minal uqala wa ghairil uqala. Okey, ini bagi kalimah ay. Wa aina fil makan. Kalimah aina fil makan. Contoh, kalau satu orang tanya kepada kita, kita nak pergi umrah katakan, kita nak pergi umrah, insya-Allah moga Tuhan rezekikan kita dapat ziarah Nabi setiap tahun. Allah mana tahu kan? Allah la kulli syai' qadir. Tak tahu ada orang nak sangkut kita pergi umrah. Orang umrah. Dan ke situ sama dah buat umrah bulan 10 ni ke bulan 11. Bolehlah boleh sekarang umrah dari sini kita pergi ziarah Nabi. Kalau kita pergi ke sana, lepas tu kita pun tanya pada orang kita, aina sallan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta usalliya fihi? Kita tanya kan, kita cakap Arab lah. Selepas dengar kelas ni kita pun bertaubat, tak cakap Melayu dah sama kita. Akhirnya kita pun cakap Arab. Sampai ke sana kita pun tanya pada orang kita, aina sallan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa inni uridu an usalliya fi kulli makanin salla fihi al-habib. Allahumma salli alaihi. Jadi bila sebut aina, di manakah, maka dia akan memberi makna apa? Di manakah semua tempat. Baik, kalau kita kata, kalau di kawasan tu ada 5 tempat, kita pergi jawab satu saja, kita tidak menyelesaikan tanggungjawab. Sebab kalimah aina, dia akan memberi makna semua tempat, di mana sahaja. Sebab tu sebut sini wa aina fil makan. Aina ditujukan pada tempat. Lepas tu kalau orang tanya kepada kita, aina Allah, kita kata hadza soal khata. Aina Allah, kita kata soal bukan khata. Fa kaifa ujibu an soal fihi khata? Sebab aina merujuk kepada makan. Wallah laysa lahu makan. Fa soaluka soal ghabi. Soal tak betul. Soal orang tak cerdik kan. Aina Allah. Tanyalah ma sifatullah, ma asma'ullah, wa ma hiya aswar. Tanyalah benda. Tapi aina maksud dia makan. Yani Allah maupun fi haram alaika. Zai kaif. Jadi soalan aina merujuk kepada tempat. Tanyalah aina ana. Aina fulan. Betul. Sebab yang tempat merujuk kepada objek. Mustahil Allah berada pada objek. Sebab sebelum wujudnya objek tu, Allah dah wujud dah. Sebelum wujud sebarang objek, Allah telah wujud. Mana mungkin Allah berada pada objek? Sedangkan sebelumnya Allah sebelumnya tidak wujud objek tersebut. Kemudian Allah mencipta objek tersebut, lalu dia menjadi tempat. Orang boleh duduk situ, semua aras, kursi apa semua. Dan Allah pula pergi duduk di dalam tempat. Betul. Kerana tempat itu merupakan benda yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Tapi ada soalan. Adalah hadis ke di situ termasuk dalam hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran yang dipanggil sebagai al-mutasyabihat. Kerana bahasa Arab luas dengan majaz. Jadi Nabi adalah afsahul Arab, orang Arab yang paling fasih sekali Nabi. Maka ucapan Nabi akan mengandungi unsur-unsur majaz. Begitu juga Al-Quranul Karim. Baik. Aina fil makan. Aina merujuk kepada tempat. Wa mata. Kalimah mata merujuk kepada az-zaman. Contoh, ya akhi, mata atamarta. Kalau orang tanya soalan kita, mata atamarta, bilakah kamu telah melakukan umrah? Kalau dalam hidup dia 5 kali dia telah melakukan umrah, dia kena jawab 5-5. Kalau dia jawab satu saja, dia belum menyelesaikan soalan. Sebab mata merujuk kepada kullu zaman. Sebagaimana al-makan, aina merujuk kepada kullu makan. Jelas? Clear? Okay, saya rasa benda ni sangat mudah Nantilah saya teringin. Saya setiap kali baca warakat, saya teringin untuk setiap masalah-masalah ni kita bawa terus kepada hadis ataupun ayat Quran yang mempunyai perbahasan berkenaan dengan hukum hakam fiqh. Tapi itulah, setiap kali baca warakat, setiap kali teringat, pada baca betul-betul lupa.
setiap masalah-masalah waqaf ni kita cuba datangkan contoh-contoh fiqh. Dia takhrij boleh katakan takhrij al-ahkam al-fiqhiyah ala al-qawaid al-usuliyah al-mazkurah fi al-waraqat. Boleh jadi tesis pun bagi siapa nak ambil tesis lah. PhD tajuk tu kan. Dia buat PhD ni. Oh, kalau Azhar Timur kita tengok macam ni. Okey. Kemudian kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wa ma fil istifhami wal jazai wa ghairihi. Kalimah ma untuk soalan. Masmuka, kalau dia tu ada satu nama, biasa kita ada satu nama lah, betul kita jawab satu kali lah. Masmuk, khairul nizam. Tapi kalau kebetulan ayah dia kata, ya akhi, ya ibni, lamma wulita ana farhan jiddan, falizalik sammaituka bisalasina isman. Enta ana jami' asma'il anbiya ismu. Biziyadah khamsa asma' khassa bisidna Nabi alaihi salatu wassalam. Izan kullu hazil asma' ismu. Adam, Idris, Nuh ila Sayyidina Muhammad SAW Iza khamsa 20. Wa anta aidan ismuka Ahmad, wa anta aidan ismuka Mahdi, wa anta aidan ismuka Al-Hadi, wa anta aidan ismu Mustafa, wa anta aidan ismuka Muqtafa. Tu semua 30. Kalau orang tanya, masmuka akhi? Tahu. Ana ismi Adam wa Idris wa Nuh wa Hud wa Saleh wa Ismail wa akhiran al-Muqtafa. Al-kull 30 isman. Kau kata, ya Allah, ana faqat sa'altuka masmu, lima anta zakarta hadhihi al-asma' kullaha. Kita berjawab, li annama tadullu ala al-umum wa anta sa'altani masmu wa lam tatruk minni uzkur wahidan min asma'i. Biasanya orang akan jawab satu je lah, dan kalau adalah orang nama begitu, dia kena jawab begitu. Kalau soalan PSA tu, sikit lah Al-ismu, al-ismu tu maksudnya isim tu dia mufrad, ada alif lam tu, maka dia fi'il umum. Sekali disebut semua nama-nama dia akan terkenal lah. InsyaAllah dia akan terkenal kan. Syarah-syarah. Salah satunya orang ada di punang. Okey, wa ma fil istifham. Kalimah ma tadi dah sebutkan, ma fi ma la yaqil. Kemudian disebut pula yang kedua, wa ma fil istifham wal jaza wa ghairihi. Ma untuk soalan. Masmuka, siapa nama kamu? Contoh al-jaza, syarat dengan jawab syarat. Ma apabila dia menjadi syarat. Contoh kalau kita kata, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Allah yang telah sebut dalam Al-Quran Al-Karim. Allah sebut, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Apa sahaja. Kita akan terjemah apa sahaja. Kita tanyalah, apakah? Sebab ayat tu bukan ayat soalan, tu ayat cerita kan. Apa sahaja yang kamu melakukannya, maka nescaya perkara tersebut diketahui oleh Allah. Jadi ma di sini adalah merupakan syarat. Apa sahaja, maka jawabnya adalah Allah akan tahu. Apa sahaja yang kamu buat, Allah akan tahu. Jadi ma di sini adalah dipanggil lil jaza. Au wa ghairihi, ataupun selain daripada istifham, selain daripada al-jaza. Satu orang tanya kepada kita, Maza tuhib? Maza tuhib? Kita berkata, ma tuhib? Maza tuhib? Apa yang kamu suka? Kita kata, ma tuhib? Apa yang kamu suka? Dah kata ni cinta dahsyat semua ni. Dia sayang tu dengan kawan dia, semua yang kawan dia suka, semua dia suka. Matasna, matasna. Mula-mula soalan, matasna, apa yang kamu lakukan? Matatafakar, matatafakar. Tapi kalau dia mengikut bahasa dia betul tu. Kalau tidak, marah orang tu. Matasna, matasna. Ada satu, ini tak salih. Dia kecil marah lah. Matasna, matasna. Jadi ketika itu, ma di sini dia akan memberi makna khabar. Asna'u ataupun allazi sana'tuhu ma tasna'. Jadi ma dia akan jadi khabar. Jadi ini adalah contoh penggunaan ma yang kesemuanya memberi makna umum.
Cuma soalan, mengapa Sayyidina Imam Al-Haramain mengulang 2 kali kalimah ma? Soalan ini saya fikir betul penting kita bila kita baca kita fikir. Dan saya cuba rujuk lagi kitab, tak jumpa. Tak saya baca lah, saya tak jumpa. Akhirnya bila tak jumpa juga, dan kebetulan subhanallah, saya terfikir soalan ini sewaktu saya sedang menguraikan kitab ini. Masa mengaji dengan Syekh Said Syamtul, baca kitab Bayatul Maqbul, bila lalu masalah ini tak fikir. Dan mungkin sahabat-sahabat pun begitu keadaannya. Masa kita mengajar, kita tak fikir. Tapi bila kita diminta untuk mengajar, lalu masa kita mengajar, kadang-kadang dia akan timbul soalan-soalan yang dalam kelas pun. Ini panggil futuhat dalam kelas. Sebab tu kalau kita baca seorang-seorang, kadang-kadang tak fikir. Tapi dengan sebab ada barakah majlis seperti ini, maka tu dalam ramai-ramai ini, ada seorang yang kerana dia Allah Ta'ala turunkan barakah, turun soalan-soalan ini, lalu bertambah ilmu kita dengan sebab soalan semua. Akhirnya saya tanya kepada Fadilatul Syekh Muslim, Fadilatul Syekh Said Syamtul, mengapa disebut ma 2 kali? Adakah ma yang pertama tak sama dengan ma yang kedua? Sedangkan ma pada istifham juga bima la yaqil. Masmu, ma tu memang bima la yaqil. Al-jaza, ma taf'alu min khairi ya'lamu Allah, memang ma tu li ghairi aqil, sebab al-fi'lu ghairi aqil. Ma zallat, ma tuhib, ma ta'kul, ma ta'kul. Kan? Ma di situ pun untuk menunjukkan iraya akil. Jadi mengapa ditimbulkan, dikeluarkan sampai 2 kali? Lalu Fadilatul Syekh Said bin Syamtul menjawab. Yang pertama, Imamul Haramain, tapi nak kata ni subhanallah, penting bila kita dengar benda-benda ni kena catat. Sebab saya sendiri pun masa dengar saya catat, akhirnya bila saya baca teringat. Sebab kadang-kadang kita lupa dulu. Benda-benda penting ini kita kena catat. Jadi bila disebut itu, Fadilatul Syekh Said bin Syamtul Al-Fizahullah Azza wa Jalla sebut kepada saya, dan kepada kami lah masa tu kami baca kitab Quratul Ain. Bayangkan saya dah baca kitab Bayatul Maqbul 5 kali khatam dengan Syekh. Tak ingat, tak fikir soalan. Kemudian baca kitab Syarhul Mahalli, sebagian besar, tak ingat soalan ni. Akhirnya timbul waktu saya mengajar, dan saya simpan soalan tu. Ketika Fadilatul Syekh Said bin Syamtul baca kitab Quratul Ain sampai kepada pembahasan ini, saya tanya. Lalu kata Fadilatul Syekh Said bin Syamtul Abizullah Azza wa Jalla, Imamul Haramain sebut kalimah ma mula-mula untuk menyatakan ma ini nak ditujukan kepada akil ke ghairi akil. Itu yang pertama. Setelah kita tahu ma li ghairi akil, lalu Imamul Haramain menyebut pula yang kedua, iaitu ma fil istifham wal jazaa'i wa ghairihi, itu untuk menyatakan okey, ma apabila digunakan kepada ghairi aqil, dia ada banyak jenis pula. Kadang-kadang ma dalam bentuk soalan, kadang-kadang ma dalam bentuk jazaa, kadang-kadang ma dalam bentuk khabar. Jadi ma mula-mula bukan tak sama dengan ma yang kedua yang disebut dalam kitab ni, tetapi peranan berbeza. Imamul Haramain sewaktu tulis mula-mula tu, ma yang mula-mula tu Imam Haramain tujuannya untuk menyatakan ma ni nak ditujukan kepada akil ke ghairi akil, maka ditujukan kepada ghairi akil. Man lil akil, ayun digunakan untuk guru. Selesai. Okey, selepas kita tahu ma itu li ghairi akil, okey, apa pula peranan ma? Adakah hanya untuk soalan? Tak, soalan pun boleh, jazak pun boleh, khabar pun boleh. Jadi dia mempunyai pelbagai peranan. Dan kesemua peranan ma ini juga balik kepada yang pertama, iaitu li ghairi aqil, untuk memberi makna ia adalah untuk umum. Dia memberi makna untuk umum. Dan di sini kita dapat belajar para hadirin rahmati Allah, penting bila kita punya guru. Dan penting kita merujuk kepada apa saja yang kita tak tahu kepada guru kita. Dan penting juga bagi kita bila baca kitab-kitab para ulama, bila kita tengok macam mana sampai 2 kali. Hai, salah je si penulisan. Jangan cepat menyalahkan. Saya cuba fikir kenapa Imam Haramain sebut sampai 2 kali. Kenapa tak cukup sebut sekali ni? Ini macam tambahan tidak penting kan? Pada awalnya fikir-fikir, tapi mustahil. Sebab ini imam yang besar. Lalu apa jawapan? Fikir tak jumpa sudah. Akhirnya tanya bila Fadilatul Syekh Said, beliau menjawab. Bila beliau jawab begitu, saya pun timbulkan soalan yang seterusnya. Okey,
Kalau begitu kenapa tak disebut man? Kalau ma yang pertama untuk menyatakan dia ditujukan kepada akil atau ghair akil, kemudian ma yang kedua yang disebut dalam kitab ini ditujukan untuk menyatakan peranan ma, kenapa tak disebut man pula? Man juga begitu. Man istifham semua. Man, okey, man ya'ti ma'ak istifham. Al-jaza. Man tuhib, uhib. Siapa yang kamu sayang, saya sayang. Al-jaza. Istifham. Apa nama khabar? Man tuhibbu, man tuhib. Khabar. Jadi ketika itu kenapa man tak disebut? Wa man fil istifham wal jazaa'i wa ghairihi. Kan soalan tu penting bila kita baca kitab, bila kita belajar ni, apa saja soalan yang berkait dengan masalah ni kita kena keluar. Lepas tu kita kena baca dalam masa yang sama, kita kena baca secara teliti. Ini kelebihan kitab-kitab turas. Bila kita baca tu kadang-kadang di sebaliknya ada benda-benda yang boleh kita timbul dan kita boleh kembangkan ilmu. Dan kadang-kadang apa yang kita terfikir tu, bila kita cari-cari kitab, kadang-kadang tak disebut dalam kitab. Tapi ia satu soalan yang betul. Maka apa jawapannya? Maka di situlah penting peranan kita untuk bertanya kepada para ulama. Kalau para ulama pun tak tahu putusan, tak tahu penjelasannya, maka sekelas, maka mana tahu akan datang Allah akan buka jawapan itu kepada mana-mana hamba Allah yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi bila saya tanya pada Fadilatul Syekh Said, kenapa pula tak disebut man? Maka kata Syekh Said, Imba biliktifa, atas dasar untuk berpadu. Cukup tak tak faham kok. Kalau dah ma macam tu, man pun samalah, kan? Kalau dah ma pun istifham wal jaza' wa ghairihi, man pun macam tu, maka walau tak disebut tapi faham lah. Cubalah kamu fahami. Mari sama je, man pun begitu, ai pun sama juga. Ayu syai'in fi jaibin, sama juga. Ayu abidin ja'aka fa ahsinhu, jadi jaza. Jadi ai pun macam tu juga. Jadi mimba al-iktifa. Contoh Nabi sebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu, falyukrim. Contoh, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyaskut. Okay, kalimah Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa Nabi tak sebut beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar? Kenapa tak sebut sampai 6 rukun iman? Kan rukun iman dah jadi 2. Mimba al-iktifa. Sebut 2, yang lebihnya sambunglah. Faham-fahamlah. Okay, jadi inilah jawapan yang saya dengar daripada Fadilatul Syekh Sayyid bin Syartud Asy-Syafi'i. Selesailah asma' al-mubhamah. Okey, selesailah wal asma'ul mubhamah. Kaman fi man ya'qil wa ma fi ma la ya'qil wa ayyin fil jami' wa ayna fil zaman, ayna fil zaman, ayna fil makan wa mata fil zaman wa ma fil istifham wal jaza'i wa ghairihi. Tinggallah yang terakhir dalam kitab ini, bagi al-asma', bagi apa, al-alfaz bagi umum. Yang keempat iaitu kalimah la fin nakirat. Ini kalimah la fin nakirat. Lepas tu kalau sebab perasan, bunga dia pun saya bezakan. Bunga ismun lain, bunga al-jamu lain, sama. Bunga asma' muhammad lain, tapi bunga man lain. Katanya man, ma, aina, mata dengan ma berada pada al-asma' al-mubhamah. Manakala la, dia bukan termasuk al-asma' al-mubhamah, tapi dia merupakan huruf yang keempat ataupun kalimah yang keempat bagi al-umum. Banyak lagi ini sekadar contoh. Wala fin nakirat, kalimah la pada ucapan yang la yang masuk pada kalimah yang bersifat nakirah. Lalu didatangkan contohnya oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Kata beliau, kaqaulik la rajula fid dar, tidak ada seorang pun. Bahasa Melayu kita pun akan kena dengan kalimah la. Sebab la tu maksudnya tidak ada seorang lelaki pun. La. Sebab apa? Sebab masuk pada kalimah rajula.
Tapi kalau ada alif lam, la rajul, dia tak akan jadi la tu bermaksud di umum. Dia tidak akan menjadi umum. Dia hanya akan menjadi umum apabila la itu masuk pada isim nakirah. La ikraha fid din. Tidak boleh ada mana-mana paksaan dalam beragama. La rajula fi dar. Tidak ada mana-mana orang lelaki pun dalam rumah tersebut. Jadi la ketika ini berperanan untuk menyatakan bahawa tidak wujud sama sekali mana-mana individu lelaki. Maka dia akan mempunyai makna umum di situ. Sebab dia menafikan keseluruhan orang yang namanya lelaki, yang berjatinan lelaki dalam rumah tersebut. Antara contoh yang fikir sekarang, antara contoh dalam masalah fiqh, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, orang perempuan tidak boleh memegang jawatan kementerian. Dia tidak boleh menjadi pemimpin dalam mazhab Imam Syafi'i. Baik, dia tak boleh jadi menteri, dia tak boleh jadi khalifah, dia tak boleh jadi hakim. Sebab ini semua ada unsur-unsur wilayah. Dia mempunyai satu kekuasaan, dia mempunyai satu wilayah, satu kesultanan tersendiri. Jadi tak boleh jadi sultan. Habis itu macam mana sejarah tu? Macam mana sejarah tu dulu? Dalam sejarah Mesir ada pemerintah saya dulu. Orang Melayu kita pula dia ada sejarah Cik Siti Wan Kembang. Mana pergi ulama sama tu? Mudah okay. Di Indonesia kadang-kadang ada pemerintah daripada perempuan, menteri-menteri perempuan, kan? Wakil rakyat perempuan. Itu kan dia juga adalah wali, dia juga pemerintah, dia benar. Tu macam mana pula tu? Di sini berlaku khilaf dalam segi masalah tersebut. Ada ulama menggunakan, ulama tidak menggunakan. Cuma contoh yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan tidak boleh ada orang perempuan yang memegang jawatan sebagai pemimpin berdasarkan hadis baginda Nabi alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la yufliha qaum walau amruhum imra'atan. La yufliha qaum, tidak akan la yufliha qaumun. Lain, walaupun disebut kalimah lan, tapi ini kalimah la fi nakirah ini contoh je. Tapi selepas kata kalimah qaum, maksudnya seakan-akan kalau kita nak tukar ayat Nabi ni kepada ucapan la qauma wal la qauma najihun walau amruhum imra'atan. Tidak ada satu kaum pun, yang akan beri makna tidak akan ada satu kaum pun yang berjaya apabila dia melantik orang perempuan sebagai pemerintahnya. Jadi berdasarkan hadis ini disebabkan lan sama seperti la dan masuk kepada kalimah nakirah, la yufliha qaumun. Seakan-akan dia kata la qauma najihun walau amrahum imra'atan. Maka atas dasar itu kefahaman Imam Syafi'i berdasarkan konsep umum mengatakan tidak boleh orang perempuan menjadi pemerintah sebab ditegah berdasarkan hadis. Tapi fuqaha lain yang mengatakan boleh, ada dalilnya. Contohnya dalil Ratu Balqis. Ratu Balqis jadi pemerintah dan dipuji dalam Al-Quran Al-Karim. Ada dalil yang lain. Jadi ia masalah-masalah khilaf fuqaha lah. Cuma saya nak menyatakan bagaimana seseorang faqih itu dia mengistinbat hukum menggunakan kaedah usul fiqh. Sebab tu kaedah ni sangat penting. Sangat penting dia dalam kita memahami apakah cara metod para ulama kita dalam menentukan hukum hakam. Sebab tu ilmu usul fiqh ni ilmu yang akan menepis segala usaha orang yang nak memandai-mandai mengeluarkan istinbat hukum dalam Quran. Sebab kita kata kamu guna kaedah apa? Kaedah apa yang kamu guna? Sebab fuqaha kita dia tak guna akal, dia guna kaedah. Jadi kaedah ini menyebabkan orang tak boleh nak bermain-main nak menentukan hukum. Bila begitu, sebab itulah kalau kita perasan akan ada setiap zaman orang yang akan berusaha merendah-rendahkan Al-Imam Asy-Syafi'i secara khusus.
Sebab Imam Syafi'i orang yang menulis, orang yang mula-mula menulis tentang ilmu usul fiqh. Kalaulah pengasasnya berjaya dinyahkan, maka ilmunya juga akan berjaya dinyahkan. Maka ketika itu semua orang berhak untuk menyatakan apa saja dia faham tentang Al-Quran. Ada orang kata sebenarnya hijab ni tak wajib. Sebab zaman Nabi jadi wajib sebab apa? Sebab apa? Sebab orang zaman tu dia mana pasir. Kita buat Malaysia tak mana pasir, jadi tak wajib pakai hijab. Dengan ilmu usul fiqh kita kata, pertama, masalah ijma'. Jadi ijma' tak boleh kamu langgar ijma', kan ada usul fiqh tu. Yang kedua, kamu menyatakan zaman Nabi elah kenapa tudung itu wajib, kerana zaman Nabi ada padang pasir. Kita pula di Malaysia tak ada padang pasir. Itu kamu telah mengatakan ada syarat kewajipan, ada elah. Di mana dalil yang mengatakan elah tersebut? Mana qaul Nabi, qaul Rasul atau kaedah akal yang mengatakan ia adalah elah? Tersekat kat situ. Yang kedua, okey, kalau kamu kata sebab zaman Nabi macam tu, kita kata al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Jadi semuanya adalah menggunakan kaedah usul fiqh. Sebab tu ilmu ini sangat penting untuk memastikan syariat ni, hukum hakam fiqh tidak akan dipermainkan oleh ulama. Orang katanya haram. Sebab haram? Sebab Nabi tak buat. Dia kata Nabi tak buat tak jadi hukum. Nabi tak buat tak jadi hukum. At-tarkulai sami hukum. Kamu nak haramkan, datangkan dalil yang mengharamkan. Sebab bila kamu khususkan perbuatan ini dengan haram, sedangkan tidak ada dalil, maka dia sudah bercakap dengan hawa nafsu. Wala yajuzu al-tahaddus wala yajuzu kalam fi syari'ah bil hawa. Dia akan sekat habis. Dia semua tersekat. Sehingga ada di kalangan orang yang tak setuju dengan kita mengatakan usul fiqh ni adalah bid'ah. Sampai ada yang mengatakan usul fiqh ni adalah taghut. Ilmu usul fiqh ni ilmu taghut. Sampai kata begitu. Sebab apa? Sebab dia tersekat. Bila kata begini, kamu telah mengatakan seperti ini. Mana dalil yang mewajibkan tersebut? Mana boleh mengharamkan? Dia akan menyebabkan seseorang itu tersekat. Alhamdulillah dengan ilmu ini, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita dikatakan orang yang membentik syariat dengan sebab ilmu ini. Okey, selesailah kita membahaskan tentang al-alfaz lil-umum ala hasab al-mazkur fi kitab al-waraqah. Kita masuk pula kepada perbahasan akhir di dalam perbahasan al-umum, iaitu qala rahimahullah azza wa jalla. Kita apa lagi ni? Kita kena apa lagi? Wal umum min sifatin nutqi. Wal umum min sifat an-nutq. Al-umum maksudnya kaunu hadzal lafzi 'amman. Hada min sifatil lafz. An-nutqi di sini maksudnya al-lafz. Yang dikatakan umum ni hanya lafaz. Tak ada istilah perbuatan yang umum. Tak ada istilah individu yang umum. Tak ada. Tak ada istilah individu umum. Tak ada istilah perbuatan yang umum. Dia hanya ada kalimah yang bersifat dengan sifat umum. Sebab itu disebut di sini wal umumu min sifatin nutqi wa la yajuzu da'wal umum fi ghairihi min al-fi'li wa ma yajri majrahu. Maka tidak boleh seseorang itu mendakwa wujudnya umum pada selain daripada lafaz. ولا يجوز دعوى العموم في غيره أي في غير النطق وهو اللفظ. Maksudnya لا يجوز لأحد أن يدعي أن هذا الشيء وهو غير اللفظ أنه للعموم أو أنه يتصف بصفات العموم. Sebab apa? الذي يتصف بصفات العموم فقط اللفظ لا الفعل. Sebab tu dia kata di sini la wala yajuz, Imam Harawi sebut wala yajuzu da'wal umum fi ghairihi min di sini panggil min bayaniyah.
Min yang peranannya adalah untuk menjelaskan. Ghairuhu, ghairul lafzi ma huwa, ghairun nutqi ma huwa. Okey, orang tanya, apakah benda yang selain daripada lafaz? Contohnya al-fi'l. Sebab tu sebut min al-fi'li. Jadi benda yang bukan lafaz ni contohnya apa? Perbuatan. Al-fi'lu. Wa ma yajri majrahu. Wa ma, dan apa sahaja yang berjalan dengan jalan perbuatan. Maksudnya dia itu seperti perbuatan, tetapi dia bukan semata-mata perbuatan, tetapi dia mempunyai unsur-unsur perundangan, qada'. Wa ma yajri majrahu, dan benda-benda yang berkait dengan yang seperti perbuatan. Dari sudut apa? Dari sudut dia adalah benda-benda yang merupakan hukuman seorang hakim kepada orang yang bersalah atau orang yang lain, kepada orang umum lah. Okey, contohnya macam mana? Contoh dalam kitab Syarhul Mahalli disebut bahawa Nabi SAW dalam hadis menyatakan Nabi telah yajma' baina salataini fi safar. Nabi telah yajma', telah menghimpunkan dua sembahyang di dalam permusafiran. Di dalam ketika Nabi bermusafir, Nabi telah menghimpunkan dua sembahyang, subuh asar atau maghrib dan isyak. Sebab tu Nabi bermusafir. Maksudnya jama'an Nabi alaihi salatu wassalam baina zuhri wal asri lamma kana fi safar min makan ila makan, masalah. Jadi apa yang berlaku? Kalau ada orang tahu hadis ini, hadis ini menunjukkan bahawa seseorang yang bermusafir boleh untuk menggabungkan dua salat apabila dia berada dalam permusafiran. Tak kira permusafiran dia itu lebih daripada dua marhalah atau kurang daripada dua marhalah. Satu orang dengar hadis tadi, dia keluarkan satu kenyataan. Hadis ini menunjukkan bahawa seseorang yang bermusafir boleh untuk menggabungkan di antara sembahyang zuhur dengan asar atau maghrib dengan isyak, sama ada takdim, jamak takdim atau jamak takhir. Tak kira permusafiran itu lebih daripada dua marhalah atau kurang daripada dua marhalah. Sebab Nabi ketika bermusafir, Nabi telah sembahyang secara gabung, secara jamak. Kalau orang sebut begitu, apa yang dia nak kata? Perbuatan Nabi telah menjadi umum. Perbuatan Nabi sembahyang sewaktu Nabi bermusafir, sewaktu Nabi bermusafir. Satu kali Nabi berada dalam permusafiran, Nabi bermusafir, Nabi keluar daripada kota Madinah, pergi ke satu tempat. Lalu tempat tu jauh, orang kata dia musafir. Okey? Sebab musafir ni mesti dia pergi ke tempat jauh. Orang tak kata, awak musafir ke daripada Asyir ke Sabet? Orang tak kata, saya musafir ni daripada sini pergi ke Hot Rock, daripada Ruak Jawi ke restoran Hot Rock, saya musafir ke Hot Rock. Orang tak kata itu musafir. Maka musafir maksudnya jalan yang jauh, berjalan dengan jalan yang jauh. Cuma jalan yang jauh ni kadang-kadang jauh sangat, dua marhalah contoh. Kadang-kadang taklah sampai dua marhalah, tapi jauh lah. Maksudnya permusafiran yang jauh tapi taklah sejauh dua marhalah. Dia panggil as-safar al-qasir dengan as-safar al-tawil. As-safarul qasir, permusafiran yang kurang daripada dua marhalah. Permusafiran yang tawil, permusafiran yang dua marhalah ke atas. Jadi dalam hadis tak dinyatakan Nabi ketika bermusafir itu musafir sepanjang mana, ataupun dia menceritakan Nabi musafir dari satu tempat ke satu tempat. Perbuatan Nabi bermusafir tidak mengandungi umum. Tak boleh diambil istinbat hukum bahawa kita boleh menjamak qasar ni, kita boleh jamak sembahyang ni
apabila kita bermusafir. Dengan dalil Nabi bermusafir, Nabi jamak, maka kita musafir, kita jamak. Tak kira musafir itu tak kira, diumumkan. Sama ada, tak kira musafir itu berjalan jauh sangat-sangat, iaitu 2 marhalah ke atas, atau dia tak sampai 2 marhalah tapi dah jauh. Contoh sini pergi ke mana saya tak tahu betul. Saya jam jalan tak nampak dia punya musafir yang dia agak jauh ni yang dia kurang daripada 2 marhalah. Dia lebih kurang 70 km je. Daripada rumah dia pergi situ lebih kurang 65 km. Jauh kat tu kan, 65 km. Nak berjalan kaki jenuh kat tu. Keluar habis semua dia punya kolesterol dia kan. Tak payah makan ubat kan. Jadi dia kata saya dah musafir ni jauh 70 km. Jadi saya nak sembahyang jamak. Sebab Nabi sewaktu bermusafir Nabi telah jamak di antara 2 sembahyang. Maka saya sekarang musafir, maka saya nak jamak. Kita kata tak betul. Kamu berhujah begitu. Walaupun hadis itu sahih, tapi hadis itu menyatakan Nabi sewaktu bermusafir, perbuatan Nabi sewaktu bermusafir, Nabi jamak. Nabi tak kata faman safara falahu. Contoh, Nabi tak kata man safara falahu jam'un. Nabi tak kata begitu, bukan lafaz, tapi perbuatan Nabi. Bila perbuatan Nabi, Nabi ketika musafir itu, kemungkinan safar Nabi itu pendek atau mungkin panjang. Tak tahulah, kita tengok cerita tu lah. Kena tengok balik lah Nabi musafir daripada mana ke mana. Apabila begitu, maka dia merupakan salah satu. Kita boleh kata memang Nabi sembahyang jamak, tapi dalam musafir yang macam mana, musafir yang panjang atau pendek atau kedua-duanya sekali, kena tengok dalil lain. Tak boleh kita menggunakan dalil Nabi bermusafir lalu Nabi sembahyang jamak. Kita kata Nabi bermusafir, perbuatan Nabi yang bermusafir telah menunjukkan apa saja bermusafiran boleh sembahyang jamak. Tak betul. Sebab kita telah mengatakan perbuatan Nabi itu mempunyai sifat umum. Sedangkan yang mempunyai sifat umum adalah lafaz ucapan. Kalau Nabi sebut ayyu safarin safarta falakal jam'u, hadis maudhu'. Jangan kata hadis sahih tu itu saya reka tadi. Kalau contoh, kalau Nabi SAW sebut ayyu safarin safarta falakal jam'u. Kalau adalah hadis seperti itu, bolehlah kita istinbat ayyud lil jami'. Maksudnya lil aqil wa ghairi aqil wa ayyu lil umum. Wa Nabi qala ayyu safar ay sawa'un kana tawilan am qasira. Jadi ketika itu boleh diistinbat hukum. Tapi menceritakan perbuatan Nabi tidak boleh kita nyatakan perbuatan itu lil umum. Contoh lagi, sewaktu Nabi Fatu Makkah, Nabi telah sembahyang di dalam Kaabah. Salat Nabi SAW dakhil al-Kaabah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang peristiwa ini dinyatakan sendiri oleh Sayyidina Bilal yang turut berada dalam Kaabah ketika itu. Okey, Nabi telah sembahyang dalam Kaabah. Kalaulah kita sebut ini menunjukkan boleh sembahyang sunat atau sembahyang wajib dalam Kaabah. Sebab apa? Sebab Nabi sembahyang dalam Kaabah, kita telah mengatakan perbuatan Nabi mempunyai sifat umum. Sedangkan perbuatan tidak mempunyai sifat umum. Dia hanya yang mempunyai sifat umum adalah pertuturan. Jadi suatu Nabi sembahyang menunjukkan boleh sembahyang. Sembahyang apa? Itu kena rujuk dengan dalil lain. Sebab dalam hadis tak dinyatakan Nabi sembahyang apa. Dan Nabi pun tak kata salli ayya salatin dakhil al-Kaabah. Nabi tak kata begitu. Cuma dinyatakan Nabi sembahyang dalam Kaabah. Perbuatan Nabi tak boleh kita istinbatkan bila Nabi telah sembahyang, maka ini menunjukkan apa saja sembahyang boleh dalam Kaabah. Salah kita ijtihad begitu. Kalau kita mujtahid lah. Kalau kita bukan mujtahid, kita ijtihad kalau betul pun salah. Sebab orang yang tak sampai tak ijtihad tidak boleh pandai-pandai ijtihad. Okey, jadi itu contoh bagi perbuatan Nabi. Sebab kalau usul fiqh ni direct kepada perbuatan Nabi lah. Sebab kita nak istinbat hukum. Jadi perbuatan Nabi tidak mempunyai ciri-ciri umum. Termasuk perbuatan siapa-siapa tu lah. Cuma perbuatan orang lain tak jadi hujah lah.
Yang jadi hujahnya perbuatan Nabi. Okey, wa ma yajri majrahu, wa ma ay wa kadzalika ayyu syai'in yajri majral fi'li. Kalau tadi Nabi, perbuatan Nabi khusus, ini perbuatan yang berkait dengan orang lain pula. Perbuatan seseorang yang mempunyai kaitan dengan orang lain. Contoh yang dibawa dalam kitab-kitab antaranya adalah seperti Nabi SAW dalam hadis dinyatakan Nabi telah memberikan hak syufa'ah kepada jiran. Apa dia syufa'ah? Syufa'ah ni adalah satu hak yang lain sikit. Asal-asalnya kalau kita nak berjual beli, tidak boleh kita jual beli kalau satu pihak lagi tidak redha. Mesti pembeli dan penjual kedua-duanya redha. Itu syarat asas bagi jual beli. Tak ada istilah beli paksa atau jual paksa. Syufa'ah lain sikit. Dia jual beli, tetapi ada unsur paksaan, tetapi diizinkan syarak. Dalam mazhab Imam Syafi'i kita, syufa'ah ni berlaku. Contoh, kalau kita ada ladang yang luas, tetapi ladang itu tak ditentukan. Ladang itu dia pula dimiliki oleh orang ramai, bukan seorang je, dia ada 2-3 penama di ladang tu. Tetapi tidak pula ditentukan bahagian mana untuk si A, bahagian mana untuk si B, bahagian mana untuk si C. Cuma yang ada peratus je. Tanah seluas 5 ekar, 50% daripada 5 ekar ni milik si A. 25% yang berbaki milik si B, dan 25% yang terakhir milik si C. Itu je. Tak sebut daripada utara sampai ke sini ini milik A. Dia tak jadi begitu. Dia punya style pembahagian tanah ni tu sekadar bahagi atau peratus je, tapi di mana tak ada. Semua kita punya sama-sama. Cuma kalau nak jual, saya ada 50%. Kalau ada untung, saya berhak ambil 50%. Kamu yang berdua ambillah 25% setiap seorang. Sebab dibahagikan begitu. Contoh, okey, apabila jenis tanah dia begitu, kalaulah seorang di kalangan 3 pemilik tanah tadi, contoh salah seorang daripada 3 pemilik tanah tadi, dia pergi jual hak milik dia kepada orang lain, tanpa dia tanya sepatah kepada 2 orang belakang kongsi dia tadi. Katakan yang ada 50% tu, dia fikir-fikir, masuk tanah ni, beli tanah memang baguslah, tapi masalahnya jual tanam cili mati, tanam bendi jadi toge, tanam toge pun tak panjang sangat, tak menjadi. Jadi kita jual lah, biarlah orang lain beli tanah ni. Kau jual tanah banyak untung, boleh beli tanah lain yang subur. Dia pergi jual kepada saya, contoh, yang pemilik 50% dia pergi jual kepada saya. Kata nak tak beli tanah 5 ekar, saya ada 50%. 50% jadi berapa? 50% daripada 5 ekar jadi berapa persen? Kecil-kecil rumah 50% daripada 5 ekar jadi 2.5 ekar kan? 2.5 ekar. Saya ada tanah, ni tanah ni semuanya ada 5 ekar. 2.5 ekar ni tanah saya. 2.5 yang berbaki tu 2 orang rakan kongsi saya lah. Dia kata kat saya begitu. Nak tak beli? Berapa? Saya jual harga sekian-sekian. Katakan saya jual dengan harga sebab tanah ni kawasan mahal. Saya jual 2.5 ekar ni, saya pun tak tahu harga tanah sekarang berapa letaklah, saya jual dengan 5 juta. Tak tahu lah murah ke mahal ke, tak tahu. Saya bukan penjual tanah, saya pun tak ada tanah. Katakanlah harga dia, orang tu nak jual saya 5 juta, 2.5 ekar dengan harga 5 juta. Saya kata set, dia pun set, bagi 25 juta, buat usaha semua. Akhirnya saya pun pergilah ke tanah tu. Bagilah kawan yang 2 orang, yang setiap seorang tu 25 tu. Kata, awak ni siapa? Untuk pengetahuan, ini bukti saya lah pemilik baru tanah ni. Saya memiliki 25 ekar. 25 ekar. Yang berbaki tu kamu kedua kan? Sebab orang lama tu dah jual dengan saya. Jadi saya telah menjadi pemilik baru, berkongsi dengan 2 orang yang lama tadi. 2 orang lama tak puas hati. Alamak, dia tak tanya kita sepatah lah, kan lagi elok dia jual dengan kita. Lalu 2 orang ni pergi mengadu kepada qadi, yang orang yang jual tanah kat saya tu tak minta izin dia orang dulu.
Dan dia kata saya nak beli tanah yang 25 ekar yang dijual kepada penjual baru tu. Jadi ketika tu qadi akan menyatakan kepada saya, Khairizam, dia tuan qadi. Tuan qadi ni maksudnya hakim lah sama kita qadi ni orang kahwin je. Ni qadi ni maksudnya hakim. Ya tuan hakim, betul ke kamu beli tanah ni? Ini buktinya tuan hakim. Berapa kamu beli? 5 juta tuan hakim. Okey, saya dengan kuasa hakim berdasarkan syariat Islam, berdasarkan mazhab Imam Syafi'i memberikan hak syufa'ah, saya memaksa kamu jual tanah itu kepada dua orang yang kata, oh bukan jenis saya tuan qadi. Pantang tok nenek moyang saya beli tanah jual. Kita Melayu kena jaga tanah kita kan. Mana boleh jual lebih kurang kan. Biar patah tulang, biar berkerak rotan, biar terpatah janggut, terpatah kepala, biar hilang kepala bercerai badan, takkan saya jual tanah ni. Oi, orang Melayu kuat qadi kata melampau kamu ni. Saya dah kata berdiri bersama mazhab Syafi'i boleh. Kau nak ikut Tuhan ke ikut otak kamu? Oh, mana ikut syariat. Okey, kalau gitu qadi kata kamu beli dengan harga 5 juta. Ha, 2 orang bayar 5 juta. Dia pun bayar 5 juta bersai. Saya pun tengok duit tu. Tension tu. Saya tak puas hati atau kali. Puas hati ke tak puas hati ke, dah pergi beli tanah baru. Akhirnya 2/5 itu telah menjadi hak milik 2 orang yang pemilik lama. Lalu saya kata, saya telah dizalimi. Hak saya. Qadi kata, mengarut kamu. Aku dah kata syariat yang membenarkan. Zalim benda ni takkan syariat zalimi. Innallaha harrama zulma ala ibadi. Inni haramtu zulma ala ibadi. Kan ada hadis yang begitu. Dia selesai. Itulah namanya syubhah. Dia jual beli tapi paksa. Tapi dengan syarat-syarat je lah. Kalau beli 5 juta tak bolehlah bayar 4 juta. Kami nak guna syubhah tapi nak bayar juta je tuan kata. Nanyalah saya beli 5 juta. Jadi ketika itu kalau nak beli 5 juta juga. Tapi kami tak cukup duit. Aku tanya dia, terimalah dia sebagai kawan baru kamu di tanah tersebut. Jadi dia tidaklah ada unsur menzalimi. Cuma orang tadi tertekan sebab dia kena paksa untuk jual hak dia tadi. Itu namanya syuf'ah. Saya terpaksa tegang sebab dalam orang Melayu kita tak ada konsep syuf'ah ni rasmi. Dia tak ada satu kalimah. Kalau kita al-bay' jual, syirak beli, syuf'ah apa terjemah dia? Tak ada dalam bangsa kita tak ada apa terjemah tu. Jadi syuf'ah lah. Okey, syuf'ah ni dibenarkan syarak. Boleh tak kalau syuf'ah itu diberikan kepada jiran? Tadi tiga-tiga tu pemilik tanah. Pemilik tanah. Sekarang katakan dia ada jiran di tanah tu, ada tanah orang lain. Dia pergi jual tanah dia ada tanah, dia ada jiran, contoh tanah dia 5 ekar, ni cerita baru ni. Dia ada tanah 5 ekar, jiran dia ada tanah 2 ekar. Dia orang dua jiran bagus lah. Pemilik tanah 5 ekar pergi jual tanah dia kepada orang lain tanpa tanya dia punya jiran. Tapi tanah dia bukan milik jiran, dia tak berkongsi. Tanah dia, tanah jiran tahu, dia punya sekat-sekat semua tahu. Cuma dia pergi jual tanah dia kepada orang lain, tak tanya pada jiran dia. Kok jiran nak beli. Tiba-tiba si jiran terkejut, awak ni siapa? Cuma tanah kawan saya ke? Tak maaf lah tuan. Kawan tuan ni telah jual ke saya lah kawan tuan yang baru. Kita dah berkongsi tanah, kita berjiran tanah. Tanah saya sini, tanah kamu sini. Si orang tadi tak puas hati. Mana boleh? Dia tak tanya aku sepatah. Dia pun pergi bawa kepada qadi. Tuan qadi, kawan saya pemilik tanah, dia pergi jual tanah dia, tak tanya sepatah kepada saya. Qadi kata, awak siapa? Rakan kongsi dia ke? Tak. Habis siapa? Jiran dia. Jiran tanah. Saya ada tanah kecil lah. Tanah dia sebelah sana, tanah saya sini. Lepas tu saya minta hak syuf'ah tu qadi. Kebetulan dia tu belajar di India. Yang tanah sikit tu, dia belajar di India. India mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, boleh syuf'ah berlaku pada jiran. Jadi dia terlupa Kristian mazhab Syafi'i. Dia pergi bawa kepada qadi nak minta hak syuf'ah. Qadi kata mana boleh? Dia kata mana boleh tak boleh? Ada hadis. Dia pun sebutlah hadis dalam kitab Syarah Waraqat. Kebetulan dia bawa kitab Syarah Waraqat. Jadi dia pun telaki beruat jari. Dia pun kabar. Dia hadis yang tahu qadi. Tak jumpa. Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-syuf'ah lil jar. Nabi telah menjatuhkan, memutuskan secara undang-undang syuf'ah berlaku kepada jar, kepada jiran.
Lalu qadi tu kata, pertama, saya ni memberi fatwa, memberi jatuhkan hukum berdasarkan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kata syuf'ah hanya berlaku kepada pemilik rakan kongsi. Awak bukan rakan kongsi dia, awak jiran dia, maka awak tak boleh dapat hak syuf'ah. Adapun hadis yang awak baca tadi, itu menceritakan qada Nabi, menceritakan hukuman undang-undang dijatuhkan oleh Nabi kepada seorang jiran tertentu. Dan perbuatan Nabi ataupun undang-undang dijatuhkan oleh Nabi, Nabi putuskan bagi simpulan-simpulan ini keputusannya, itu tidak mengandungi makna umum. Kerana qadi tu kata, awak tak baca fiqh sufik tu, kan awal-awal tu dah disebut wal umum min sifatin nutqi wala yakunu min sifatil fi'li wa ma yajri majrahu. Jadi perbuatan Nabi, cuma bukan perbuatan Nabi semata-mata, dia berkait dengan orang lain. Itu yang dinamakan wa ma yajri majrahu. Perbuatan Nabi yang berkait dengan seorang jiran, kebetulannya dia mengadu masalah syufa'ah pada Nabi, Nabi jatuhkan, okey, kamu berhak dapat hak syufa'ah. Lalu orang tadi pun ambil syufa'ah, walaupun dia bukan rakan kongsi, dia hanya jiran, tapi dia tu Nabi izinkan untuk mengambil hak syufa'ah. Jadi kalau orang mazhab Hanafi berhujah kepada orang mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i akan kata itu qada. Qada ini dia seperti fi'lun Nabi. Walaupun fi'lun Nabi itu umum, tapi dia juga kalau biasa sebut perbuatan Nabi, Nabi punya perbuatan. Tetapi yang ni dia lain sikit, dia perbuatan tapi dia berkait dengan orang lain. Undang-undang yang diputuskan oleh Nabi kepada masalah-masalah yang berlaku pada zaman Nabi, itu perbuatan ataupun wabah yang jiri majrahu seperti hukum undang-undang pada zaman Nabi, itu tidak boleh diumumkan. Sebab mungkin dia jiran, dalam masa yang sama dia pun akan kongsi. Mungkin juga, mungkin hukum itu khusus kepada orang tadi, tidak kepada orang lain. Jadi perbuatan Nabi atau undang-undang dijatuhkan oleh Nabi tidak boleh diumumkan pada semua keadaan dan pada semua orang. Baik, apa yang mempunyai makna umum? Kalau Nabi bersabda, Nabi kata al-jar lahu haqqus syuf'ah. Kalau Nabi bersabda itulah, kalaulah ada hadis seperti itu, al-jaru lahu haqqus syuf'ah, jadi ketika itu musyrik boleh katalah al-jar mufrad, ada alif lam. Alif lam ni bukan alif lam ahdiyah, jadi dia alif lam. Mata orang kata apa? Walismul mufradu, lupa pula walismul, dia kata terlupa pula, buka kita jap. Walismul wahidul mu'arrafu, betul, mu'arrafu bil alifi wal lam, dia jadi mu'arraf, dia di ma'rifah sebab ada alif lam, dan alif lam pula menyebabkan dia jadi umum. Semua jiran ada hak syuf'ah. Tapi yang berlaku tidak begitu. Yang berlaku, rawi menceritakan Nabi melakukan, menjatuhkan hukuman begini. Maka itu bukan ucapan Nabi, itu perbuatan Nabi. Maka perbuatan tidak mempunyai sifat hukum. Itulah dia punya perbahasan yang diinginkan di sini. Okey, banyak lebar Siapa tak faham? Saya faham? Saya faham. Siapa yang tak faham? Mungkinlah hikmah Syekh Said satu minta saya mengajar dalam bahasa Melayu, kitab Waraqat, dan juga kitab Qurratul Ain. Saya kata Isyrah bil Arabiyyah. Nama betul adalah Isyrah bil Malaysia. Mungkin kan usul fiqh ni terlalu asing bagi orang kita, orang Melayu. Jadi kalau baca dalam masalah mungkin dia tak dapat tangkap sangat. Jadi sekurang-kurangnya sebagai bidayah tu ambil dululah makna, lepas tu barulah beradah dengan ulama-ulama ilmu fikih. Mungkin itulah hikmah mengapa Syekh Said minta saya baca kitab Waraqat dan juga kitab-kitab usul fiqh dalam bahasa Melayu. Mungkinlah itu hikmahnya. Siapa tak faham? Wa ghairihi. Okey, ghairihi ghairihi itu balik kepada al-jaza. Maksudnya ma untuk istifham,
ma untuk jaza dan ma untuk selain daripada al-jaza. Tapi sebenarnya dia akan termasuk juga selain daripada al-jaza dan istifham. Cuma bila dhamir dia akan balik kepada yang lebih dekat. Okey. Dhamir dia akan balik kepada yang lebih dekat. Secara biasanya begitu. Cuma kadang-kadang dia balik kepada yang jauh berdasarkan qarinah. Okey. Jadi ma fil istifham wa fil jaza wa fi ghairi jaza. Tapi ghairul jaza minha istifham. Istifham kalau zukir khalas ini ghairu ma. Ya kan? Okey, semua clear? Kalau semua clear, kita ambil masa sikit untuk kita hafal yang sikit je ya. Sebab yang kita dah hafal kan? Kita tak hafal lagi, tinggal wal umum. Lepas tu kita akan khatam bismillah. Khatam tu hari je lah. Besok kita sambung minggu depan kita sambung lagi. Okay. Qala rahimahullah azza wa jalla wal umumu min sifatin nutqi wa la yajuzu da'wal umumi fi ghairihi wa ma yajri majrahu wal umumu min sifatin nutqi wa la yajuzu da'wal umumi fi ghairihi min al-fi'li wa ma yajri majrahu والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره وما من الفعل وما يجري مجراه والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. Boleh cakap tu والعموم من صفات النطق ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.